Jangan lupa subscribe ya, gratis. Seram tau. Seram tau. Sendu. Wah, penanduk lipat. Lu nak lipat? Jom lipat. Nak, Eva. Nama dipanggil berkali-kali. Pusing kanan dan kiri. Tidak dapat kesan siapa yang memanggil. Kiri, kanan, kiri, kanan. Tiada siapa. Tetapi suara berkumandang memanggil namanya berkali-kali. Amri, seorang pelajar universiti yang sudah setahun di universiti itu, berkali-kali ke bilik air tandas. Tidak sekali pun orang memanggilnya. Tapi pada malam itu, jam 2 pagi, Amri terasa hendak membuang air kecil. Dia pun berlenggah panjat tangga cepat-cepat untuk ke bilik air itu. Bilik airnya terletak di atas dan menerusi anak tangga yang tidak banyak, dia akan sampai ke bilik air tersebut. Tetapi sepanjang masa dia hendak sampai ke tangga tersebut, namanya dipanggil. Amri tergesa-gesa naik tangga, panjat tangga itu dan cepat-cepat ke bilik air tersebut, melepaskan hajatnya, dan dia terus berlari. Setelah membersihkan segalanya, dia terus lari ke dalam bilik asramanya. Berlari seperti orang hilang akal.
dan kembali ke biliknya. Ya, itulah cerita seorang pelajar universiti. Jangan jadi macam wah, you never study. Taklah kita tak berpeluang. Tapi cerita Amri ini memberi kesan yang di mana dia tidak pernah diganggu. Tetapi sudah setahun di sana, agaknya lah hantu itu mengenalinya dan menyukainya, lalu memanggil namanya Amri. Seram, Duk. Ya, Assalamualaikum. Anda bersama saya lagi. Dan itu cerita Amri. Okey. Wak pun masuk tak beri salam. Tiba-tiba cerita. Okey. Sebenarnya cerita tu memberi kesan kepada dia sampai ke hari ini. Dia tidak dapat melupakannya. Kerana dia tidak pernah diganggu. Jadi sebanyak masa tu orang cakap hati yang ketakutan tu tidak berlaku. Tapi bila dah diganggu, nak terkucil kan, makinlah nak terkucil. Sebab tu dia cepat. Faham awak cakap itulah cerita orang kan. Kalau dah takut memang pasti ini semua terjadi. Okey, kita nak marathon, nak cepat sikit. Pasal wah nak try cerita, banyak-banyak cerita. Okey, jangan banyak cakap lagi. Kita tutup lampu, kita cerita lagi. Alright. Tunggukan cerita nombor 2. Sorry lah, awak dah lupa pula. Apa-apa pun kita mesti ada apa ini? Kopi. Alright. Menemani awak di masa hendak bercerita seram. Okey, awak minum dulu sikit. Macam biasa, tangan kanan, bismillah. Marathon dengan kopi jadi duk. Okey, tunggu cerita nombor 2. Alright. Macam ada orang ikut aku ke belakang. Tapi bila aku pusing, tak nampak siapa-siapa ni. Siapa? Keluarlah. Siapa? Keluar. Jangan macam-macam Dah pukul berapa ni? Nak hampir 12 malam tau. Keluar. Jangan main-main Ini mesti Zaki tau ni. Zaki, jangan main-main Zaki. Keluar. Aku tahu kau. Tu hari aku balik malam pun kau kacau aku. Zaki adalah kawan kepada Kamal. Mereka berkawan sejak kecil lagi kerana mereka berjiran. Tapi pada suatu malam, Kamal sedang pulang dari kerja. Sudah jam 12 tengah
malam, hampir-hampir 12:30 malam. Dan ketika itu sesuatu mengikuarinya. Dia pusing kanan, dia pusing kiri, tetap tidak nampak siapa yang ikut dia. Sepertinya bersembunyi. Ikut. Bila Kamal pusing je, dia sembunyi. Pusing lagi, dia sembunyi. Macam main cacak gitu. Dan ketika itu Kamal sangkakan itu adalah Zaki, rakannya. Dia pun mentiak memanggil nama Zaki, suruh keluar. Tetapi Zaki tidak keluar. Dia panggil lagi, tetap tidak mau keluar. Ini yang terjadi ketika Kamal memanggil Zaki. Tiba-tiba sewaktu Kamal pusing ke kiri, dia ternampak sesusuk tubuh berbulu dan besar lalu di tepinya, bersahaja, lalu tidak melihatnya, dan lalu ke depan. Kamal tersentak dan terberhenti dari langkahnya. Dia terpaku, tersenyap. Lalu makhluk itu, susuk tubuh yang berbulu dan besar hitam, berlalu sahaja, lalu di depannya, dan lalu pergi dan menghilang. Kamal terpaku, tersenyap, tidak tahu hendak buat apa lagi. Selang 5 minit, 10 minit, begitu lama dia terpaku berdiri senyap seperti tidak bernyawa. Akhirnya dia tersadar dan dia berlari terus ke rumahnya, masuk, tercungap-cungap, degup dan jantungnya, dan dia terus mandi dan tidur. Ya, itulah cerita daripada Kamal, seorang pekerja yang pulang lewat malam. Ketika dia berjalan menuju ke rumahnya, rumah mereka sebelah-sebelah, macam rumah teres. Jadi si Kamal terus hendak pulang, tetapi ada yang mengikuti. Bila dia pusing, sembunyi. Bila dia pusing, sembunyi. Jadi dia sangkakan itu adalah rakannya Zaki, kerana Zaki ni suka musiknya. Zaki macam tak ada kerja gitu kan. Usik. Jadi usik-usik, tapi hari itu bukan Zaki. Sesusuk tubuh berbulu hitam dan besar. Saja je. Dia pas by je. Tak tahu lah, kalau kena awak dah pingsan duk. Faham awak cakap awak mesti pingsan je. Pasal apa? Dia macam tak expect, unexpected thing. Macam pusing kiri je, tiba-tiba dia pun lalu. Berlalu saja pula tu, bukan tengok dia tau. Dia macam lalu kat depan, macam
macam orang cakap macam orang macam apa tu? Orang cakap tu Kongo. Macam gitu lah. Tapi cepat, macam lalu je. Tapi dia nampak lah kiri dia duduk. Tapi dia terpaku, tersenyap. Tengokkan je benda tu sampai dia berlalu pergi. Tapi dia dah berhenti lah langkahnya. Jadi benda tu cepat lah, cepat dan berhenti dan hilang ke depan. Itulah cerita Kamal. Bulu roma wak pun dah naik. Ui, itu dia nampak binatang berbulu. Binatang apa tu? Bukan binatang tak tahu apa lah. Kalau binatang dia dah tekam ya. Ini bukan binatang ni. Apa benda tu? Okey, wak minum dulu. Okey, nanti cerita nombor 3. Hai, mana lah budak-budak ni? Janji nak datang pukul 6. Ini dah lepas maghrib belum datang-datang. Aku dah siap solat dah. Belum datang-datang lagi. Mana lah budak-budak ni? Hello? Mana korang ni? Kata nak datang pukul 6. Sekarang dah lepas maghrib, nak kat pukul 8. Korang belum sampai lagi. Mana korang? Okey bang, kita dah kat luar ni sebenarnya. Tapi alamak, si Ramdan ni lambat sangat lah. Apa lah, biasa lah dia selalu lambat. Jadi kita tunggu dia. Pasal apa? Kita nak masuk, nanti security tanya lah nama dia. Jadi kita kena tunggu sekejap lah. Sekejap je, 5 minit 10 minit. Dia janji lah, dia cakap dia datang. Tunggu sekejap. Cepatlah, orang dah sorang-sorang kat sini. Abang daripada tadi je, tahu tak? Abang daripada pukul 5 petang kan dah check in kat sini. Lepas tu tunggu korang tak sampai-sampai. Korang pun satu punya alamak. Budak-budak ni. Cepat. Cepat je. Orang dah seram ni. Dia dah sorang-sorang. Ketika itu Abang Zack seorang diri di dalam Shelley. Dia adalah orang yang paling penting pada hari itu. Kerana bila diorang book Shelley tu, diorang menggunakan namanya si Abang Zack ni. Jadi Abang Zack ni memang dia memang orang yang amanah. Jadi budak-budak memang rapat dengan dia. Walaupun umur dia dah lanjut, macam dah nak masuk 50 gitu, 40 lebih 50. Tapi budak-budak yang umur 18, 20 lebih, tahulah perangai macam mana. Janji pukul 6. Janji apa Jangan cakap janji Melayu orang marah. Macam janji apa tak tahu kan. Cakap pukul 6, lepas maghrib pun belum sampai. Jadi Abang Zack okey, itulah perbualan Abang Zack dengan budak-budak yang mereka janji untuk sampai tetapi tidak sampai-sampai. Dari jam 6 janji sampai, lah lepas maghrib nak masuk pukul 8 pun belum sampai lagi. Abang Zack seorang penyabar. Ketika itu Abang Zack menyuruh mereka, kerana mereka calling cakap hendak datang, tapi sedang menunggu seorang rakan yang bernama Ramdan lewat pada hari itu. So mereka harus tunggu dia untuk masuk dalam Shelley itu. Jadi Abang Zack
menyuruh mereka cepat sikit, pasal dia seorang diri. Ketika itulah Abang Zack terasa perutnya hendak membuang hajat. Dia cepat-cepat ke tandas. Ini yang terjadi. Sedang dia berjalan menuju ke tandas, bilik tandas tertutup. Sampai di pintu, membuka pintu tersebut. Tiba-tiba, astagfirullah, ya Allah, tolong aku ya Allah. Astagfirullah. Melihat di terupung pintu, terlihat budak-budak tu baru sampai. Abang Zack cepat-cepat buka pintu. Korang kenapa lambat ni? Korang tolong abang sekejap. Kenapa bang? Cepat, abang sakit perut ni sebenarnya. Cepat. Abang Zack pun membuka pintunya. Pintu tandas. Tetapi dia tidak melihat sesusuk tubuh yang tadi dia nampak gelap sedang menyangkung di dalam tandas tersebut. Kenapa bang Zack? Kenapa? Budak-budak ni pun bertanya. Tak ada apa-apa. Habis apa macam pucat dengan abang kan? Ada apa-apa? Tak ada. Mungkin perasaan abangnya. Nampak macam ada kupu-kupu kan. Kupu-kupu? Ada kupu-kupu takut abang Zack ni. Mereka tergelak. Tapi di dalam hati Abang Zack macam nak pingsan. Abang Zack stay cool. Dan pada malam tersebut, tiba-tiba Abang Zack demam. Ya, itulah cerita Abang Zack. Seram tu. Lagi dia tengah nak membuang air besar, lagi tengah mengulas perutnya, tiba-tiba dia buka pintu je, terlihat sesusuk tubuh yang gelap. Dia tidak mengatakan yang ia besar, bukan. Dia gelap je, sedang menyangkung di apa orang cakap tu, toilet bowl tu, jamban. Ketika itu Abang Zack pun tutup pintu balik. Dia macam tergamam, tak tahu nak cakap apa lah. Dan dia istighfar saja. Dan ketika itu tiba-tiba ketuk pula si budak-budak ni. Dah datang lambat kan? Lepas tu ketuk pula tu. Lagi orang tengah takut, lagi bertambah takut. Tak cakap apa-apa tau. At least ketuk Abang Zack macam itu, okey juga kan. Tapi dia orang kan ketuk macam sumpama macam ketuk rumah orang tau, nak kasih barang. Dia Abang Zack mau tertanya siapa ni. Tapi bila dilihat dekat tempat terhubung tu, dia nampak budak-budak ni.
Dia cepat-cepat buka. Lepas tu dia gini. Yang cerita yang Abang Zack sakit perut tu kan, tak tahu apa cerita. Mungkin hilang. Tapi yang kesiannya, Abang Zack demam. Berapa hari di Chalet tu, Abang Zack hanya kan selimut tuala. Layan-layan budak-budak ni nak ketawa besar pun tak boleh. Pasal badan tak sedap. Setelah nampak macam terkejut agaknya lah. Biasa lah barang-barang macam ni kan, siapa-siapa pun kan, unexpected. Okay, wah, minum dulu. Dah cerita nombor 3 kan, sekarang nombor 4. Nantikan. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Please do one more time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kiraan yang tidak masuk akal. Anggota di dalam kumpulan itu ada 9, tetapi ada suara yang menyebut nombor 10. Cerita ini diceritakan oleh Syah. Syah seorang pelajar dan mereka di dalam anggota, macam orang cakap tu, anggota ala-ala polis. Mereka ke campsite untuk bercamping 3 hari 2 malam. Tetapi malam yang kedua, mereka harus melintasi hutan. Hutan tidak tebal, tapi hanya berjalan bersama-sama. So, mereka ada 9 orang. Di dalam grup yang lain, dalam kumpulan yang lain, ada 8 orang. Tapi di dalam grup dia ada 9. Tapi tiba-tiba 10 dalam bahasa Inggeris ialah 10. So, orang yang menjaga mereka menyuruh kira lagi sekali. Tetap nombor itu 10. Menyaut nombor selepas 9. Yang menjaga tidak berpuas hati. Dia suruh mengira sekali lagi, untuk kali yang ketiga. Count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Suara itu tidak kedengaran ketika ketiga kali mereka mengira. So, yang penjaga ini menyuruh mereka by the count of 3 dalam pengiraan
yang ketiga. Aku mahu kamu semua lari ke destinasi, ke poin yang nombor 2. Nombor 2. Dengar? Dengar, cik. Ramai-ramai menyahutnya. 1, 2, 3. Lari. Semua orang lari lintang bukang, tidak mengira siapa di belakang, siapa di depan. Mereka lari ke poin yang nombor 2. Poin yang nombor 2 ini bersinar, banyak lampu, jadi daripada jauh sudah melihatnya. Mereka lari ke arah itu, dan sampai di sana mereka berkumpul. Dan penjaganya, iaitu instruktur itu, cik itu menanyakan, kira lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nombor 10 tidak kedengaran lagi. Mereka pun merasa selamat dan mereka menghentikan segala operasi yang mereka lakukan. Aktiviti yang mereka lakukan berjalan beramai-ramai mereka hentikan supaya takut akan terjadi sesuatu benda. Mereka berhenti dan mereka suruh semua mandi dan tidur. Keesokan harinya mereka buat head count lagi dan 9 juga. Dan ketika itu mereka ada lagi satu aktiviti di mana mereka harus melintasi hutan pada siang hari. Okey. Di sini semua kumpulan harus bergabung. Tidak satu kumpulan sana, satu kumpulan sini, bukan. Semua kumpulan bergabung dan berjalan di hutan itu. Tiba-tiba seorang menjerit, Sir! Yes. What happened? Which squad are you? Which group are you? I'm group Charlie. Charlie? Okay. What happened? There's something that I saw. Maknanya dia berkata, ada sesuatu yang dinampak. Mereka pun menghampiri tempat yang dinampak itu, dan ketika itu mereka melihat tangan seseorang yang telah tertimbus di dalam tanah. Sir ni pun cepat-cepat panggil apa orang yang bertanggungjawab tentang perkara ini semua untuk melihatnya. Polis datang, semua datang melihat benda tu. Ternyata setelah ujian dilakukan, mayat seorang budak yang hilang 5 tahun yang lalu. Budak ini di dalam kumpulan Alpha. Yang mengira tadi itu kumpulan Alpha, yang terjumpa mayat ini adalah seorang anggota dari kumpulan Charlie. Ternyata itu adalah mayat seorang yang hilang 5 tahun dahulu. Sama juga
bercamping tapi hilang. Polis report semua jalan terus. Okey. Dan ketika itu mereka duduk dan termenung. Adakah nombor 10 tadi tu budak itu yang menyaut? Tak tahu. Allah Alam. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ya, seram tu. Kira tiba-tiba kat belakang number 10. Huh? Tapi yang nombor 1 tak seram. Yang nombor 9 tu seram. You cuba bayangkan. Dia nombor 9, nombor 9, 10. Belakang orang 10. Siapakah itu? Mereka termenung, duduk. Mereka sangkakan yang nombor 10 tu agaknya lah budak yang hilang. Pasal mereka menggunakan nama Alfa. Sebenarnya menurut instruktur ataupun penjaga, nama Alfa, Bravo, Charlie ni semua mereka tidak menggunakan dulu. 5 tahun lepas setelah budak tu hilang, mereka menggunakan lain, macam Neptune, Mercury. Mereka menggunakan nama lain. Tapi hari itu ada seorang instruktur yang mengatakan, sudahlah, cerita ni pun dah lama. Mereka sangkakan tak ada apa-apa. Tapi tiba-tiba terjadi sesuatu perkara. Tapi jangan percaya sangat. Ini Wak cuma cakap je. Okay, maybe coincidence, kebetulan. Okay, jangan percaya sangat sampai nanti gila. Okay, itu cerita dia. Okay, sekarang Wan nak teruskan cerita lagi. Okay, Wak minum dulu. Tak boleh minum banyak-banyak, nanti tak ada air lagi. Cerita pun habis. Okay, wait, I'll be back. Belok kanan. Kau terus. Nanti ada simpang 4, kau belok kanan lagi. Kau betul tak betul ni tempat ni? Betul lah, kau ikut je. Ini keluar terus pergi highway tu. Betul pergi highway Jangan pergi mana pula nanti kan. Aku ni bukan berani sangat. Kau jalan je lah. Dah tak tahu jalan, berharap je bawa motor. Kau tak ada lesen, kau diam lah. Jangan. Tu simpang 4 tu. Belok kanan, confirm kau jumpa ni highway. Okey. Kan aku dah cakap kau highway ni. Okey. Kau nampak tak tadi? Kau nampak? Tadi yang kita baru masuk highway tadi. Apa ya? Aku tengok straight road. Aku tak nampak. Tadi ada satu motor lintas tu. Yang tadi motor ada pillion tu kan. Pillion. Kau tak nampak pillion dia? Aku nampak pillion. Sama-sama. Kau tu sama-sama. Macam kau bawa motor, takkan kau nak tengok betul-betul orang tu. Tahu, tapi pillion dia tu duk. Pillion dia. Kenapa dengan pillion dia? Pillion dia tak ada helmet tu. Tak ada helmet jalan highway. Biar betul kau. Betul tadi aku nampak. Sebab tu aku tiang kau tadi. Aku yang kau nampak. Cuba kita kejar. Cuba kita kejar. Tapi dah jauh lah. Kau tak payahlah. Kau ni alamak. Ni dah banyak kereta. Kau
belakang-belakang ni dah follow up tau. Okey lah, kita suruh dorang je, biarlah kita tu jalan. Tapi betul pun kau tak nampak. Betul, dia tak pakai helmet. Lepas tu kan, dia punya kepala tu, dekat kepala lelaki tu, dia punya rider macam menunduk ke tu. Aku tak tahu lah siapa lah. Tapi aku nampak lah. Maybe dia tak ada helmet je. Tak apalah, bersangka baik. Mungkin dia tak ada helmet agaknya, dia buat macam gitu. Rumah dia dekat kat tepi je, tepi jalan, dia campak budak tu ke. Agaknya lah. Okey, biar. Pi. Engkau ni alamak. Kau boleh tak duduk kat belakang diam-diam? Engkau tak ada kat depan tu. Anda ada accident lah. Lah, accident lah, alamak. Tapi tak ada polis, tak ada apa-apa. Aku rasa baru berlaku lah. Tapi kita ramai so block the way supaya orang tak langgar kan. Siapa yang ini. Tak apa. Relax je. Nanti aku jalan tepi lah. Kau kalau ada apa-apa jangan tengok lah. Aku pun tak tengok juga. Tak. Kau ni dah diam lah, jalan lah. Salim, seorang penumpang motosikal PE adalah rider. PE ni memang kancong stereo. Dia memang kancong tu. Jadi bila orang tiak dia je, dia memang pelabah. Jadi si Salim ni dah biasa kan. Pi. Dia saja je itu. Tapi tak bagus lah, takut accident ni kan. Tapi mereka melintasi satu senario accident yang di mana mereka tak tahu macam mana accident tu berlaku. Tapi yang penting ia melibatkan satu motosikal. Setibanya mereka melintasi tempat tersebut, tiba-tiba Salim mengatakan kepada Pi, ini macam motor yang tadi je yang lintas tu. Kau biar betul. Aku nampak motor tapi aku tak jam motor tu. Aku jam ni betul-betul motor dia. Dan rider dia memang pakai helmet tu duk. Pasal aku nampak kepalanya ni, macam helmet tu. Pasal kepala yang si yang tak pakai helmet tadi tu kan, dia ke depan. Habis orang yang tak pakai helmet tu apa cerita? Cuba tengok sekejap. Cuba kita berhenti sekejap tengok lah. Kesian pula tak pakai helmet. Kau bayangkan accident macam ni. Allah. Inilah, pakailah helmet. Tak pakai helmet. Bang, tepi sikit bang. Bang tepi sikit. Bang, tuan tanya bang, ni motor langgar apa bang? Entahlah. Motor ni sebenarnya dia skidded tau rasanya. Dia skidded tapi rider dia rider dia terlanggar tiang. Rider terlanggar tiang. Habis yang pillion dia macam mana bang? Pillion? Tadi abang tanya orang tu, dia cakap cuma rider je, tak ada pillion. Tapi PE menguit Salim supaya dia diam. Kau cakap betul-betul tadi ada pillion apa? Kau ada pillion, abang bilang polis tu. Ke bila polis datang nanti kita bilang kan? Apa tu abang, saya tak tahu lah. Saya ingat ini. Okey. Tadi confirm lah rider je. Tadi semua orang cakap rider je seorang. Ni kita block the way pasal takut terlanggar kan. Dah lah orang meninggal kat tiang tu. PE dan Salim pun
melihat dan berlalu pergi. Dia start motor terus dia pergi. Dan mereka macam tertanya-tanya tau. Especially Salim lah. Salim macam betul ke ni? Tadi aku nampak, serius tu, aku nampak pillion tak pakai helmet. Jangan-jangan pillion tu yang buat accident tu. Kau cakap apa? Yelah, macam kau tahu tak, macam orang tengah rider tengah bawa, sekali tiba-tiba dia tuli belakang benda lain ke, terperanjat lah. Mungkin juga entahlah, aku pun tak tahu lah. Itu lah cerita dia. Kesian lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Scary tu. Betul. Tak tahu, kesian lah dia tu itu dah yang diceritakan oleh Salim. Salim seorang penumpang PE rider. Bila dia baru masuk highway tu, dia nampak satu motor. Menurut dia motor Honda. Tak tahu Honda apa Jadi motor tu tiba-tiba berlalu dan Salim seorang nampak ada pillion kat belakang. Tapi si rider ni tak nampak. Pasal maklumlah, orang nak masuk highway. Kira kan main road tau, nak masuk highway. Jadi dia fokus kat road lah, daripada fokus kat barang-barang yang nak sampai. Memang dia tahu ada motor lalu dan ada pillion. Tapi dia tak pasti macam mana pillion dia, kepala helmet dia macam mana rupanya. Tapi Salim memang nampak. Jadi Salim yang bercerita. Dia cakap macam gini PE. Bila diorang balik tu, diorang bercerita kan memang Salim pun tak tahu nak gambarkan macam mana. Mereka tak kejar. Kalau tadi diorang main kejar tu, mungkin ada jawapan dia. Tapi dia tak kejar. Jadi PE ni macam safety rider gitu So dia pun bawa motor tu, tapi ada accident kat depan. Dan accident tu melibatkan motosikal. Dan motosikal ni skidded macam hilang kawalan gitu. Dan rider dia terlanggar tiang dan meninggal. Mereka tengah tengok polis, ambulans semua datang tapi at the same time orang semua block the road supaya orang tak terlanggar kan. Gitulah cerita dia. Wak pun tak ada ni, tapi kesian lah. Tapi macam mana pun Wak nak minum dulu. Okay, ni last cerita seram. Okay, tunggukan. Alright. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana Manung tadi? Kan tadi aku tengah sembahyang, ada orang buka pintu ke? Ini datang aku. Astagfirullah.
Aku pasti pintu tu tutup. Dia ada di dalam. Mana dia? Astagfirullah. Mana dia? Mana orang tadi Ya Allah. Itu yang terjadi. Kepada seorang yang sedang solat, iaitu Abu sedang solat. Tiba-tiba seorang membuka pintu. Ruang solat tu tidak besar. Dia sekadar boleh masuk dalam 3-4 orang saja. Jadi 1 imam, 2 makmum, 3 makmum. Kalau budak kecil lagi ramai sikit lah. Jadi Abu sedang solat. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang masuk di dalam dan menutupi pintu tersebut. Tapi Abu tidak nyatakan seorang ke 2 orang. Oh alam. Dia sedang solat, tetapi dia tahu ada orang yang masuk di dalam ruangan tersebut. Buka pintu, tutup pintu dan berlenggah di belakangnya. Jadi si Abu faham yang belakang ada makmum. Dia teruskan. Bila dia beri salam, tiba-tiba dia pusing ke belakang. Tiada makmum. Tak tahu mana pergi makmum tersebut. Dia pun tertanya-tanya, takut. Itulah cerita dari Abu di mana makmumnya. Ya, seram tu. Tengah solat, tiba-tiba ada orang buka pintu dan masuk, tutup pintu. Ketika itu kalau orang macam masuk tengok ada orang dan keluar, okey lah. Tapi ni masuk, lepas tu dia tutup pintu dan dia berlengah-lengah di belakang. Macam rasa macam you tengah solat tapi you nampak orang kat belakang. Macam you rasa orang kat belakang tu berjalan-jalan macam gitu. Tengah pakai songkok ke, tengah apa ke. Jadi si Abu fikirkan, tapi saya rasa ada 2-3 orang masuk kat ni kot. Pasal kalau satu orang mesti dia pergi sebelah, tapi ini di belakang. Jadi makmumnya mungkin ada 2 orang. Oh, tapi yang penting setelah beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada kat belakang. Makmum tak ada. Jadi dia semayang seorang daripada tadi. Duk. Si Abu ni, memang dia tak tinggal solat ni orang. Tapi dia diganggu. Tapi maybe kita jangan cakap diganggu lah. Tak tahu kan. Dia tak diganggu. Dia macam dengar ada orang melengah-lengah, lepas tu pusing tak ada orang. Itu je. Tapi dia tidak diganggu lah. Siapakah itu?
Mungkin jenis Islam ke? Tak tahu. Wak pun tak tahu. Wak bukan paranormal. Wak bukan siapa-siapa. Tak nak tahu benda barang-barang ni semua. Wak tak tahu. Tapi yang penting ada makmum dan menghilang ketika beri salam. Okay, sebenarnya tadi Wak dah cakap ini last cerita kan, tapi Wak nak tutup dengan cerita kelakar seram. Alright, faham Wak cakap episod lalu pun Wak dah cakap seram ni macam-macam. Okay, dia bukan seram-seram je bulu rumah naik, semua naik. Kadang-kadang kan ketawa ria, ketawa gelak menjadi kelakar seram. Okay, kita teruskan cerita yang kelakar seram. Kita tinggalkan Wak Abu tadi. Kan, kita masuk cerita kelakar seram. Okay, cerita ni diceritakan oleh seorang pekerja yang bernama Kamil. Kamil bekerja di sebuah hotel yang 5 bintang duk. Jadi dia memang favourite. Dia memang suka kerja malam. Malam balik pagi. Dia memang suka. Pasal apa dia cakap? Kalau pagi dia kena layan orang. Tapi kalau malam jarang-jarang dia layan orang. Jadi dia macam buat kerja dia sendiri. Kadang-kadang baru ada orang minta. Okay, for your info, Kamil bekerja sebagai orang mengangkat beg. Macam porter or bellboy diorang panggil. Jadi dia akan angkat beg orang masuk hotel. Macam gitu. Orang angkat beg besar-besar dia angkat, bukan troli, dia kasih orang-orang tu. Macam gitulah cerita dia. Jadi pada satu malam, sedang Kamil duduk lepak, tiba-tiba baggage, orang panggil penjaga baggage tu, macam ketua baggage lah, panggil dia. Kamil, kau pattern kan? Okey, ada orang ni yang kau tolong lah. Kau ambil kad ni kan boleh access dekat tempat, boleh masuk dekat mana-mana bilik pun lah. Ni kad. Kau pergi naik tingkat 20. Ada orang ni, dia call, dia cakap dia kat luar. Pasal dia tertutup. Bilik dia tertutup. Bila dia keluar tu, bilik dia tertutup. Jadi dia nak kunci, dia tak ada kunci, dia call. Okey lah, okey. Aku naik kejap lah. Tingkat berapa tadi? Tingkat 20. Tingkat 20, aku tak tahu mana lah. Pasal dia call dekat tengah-tengah punya telefon tadi. Aku rasa tingkat 20. Kau tak tengok kiri kanan. Okey. Dia mesti ada kat atas ni, tingkat 20. Dia cakap dia tunggu dekat dengan lift lobby. Okey. Kamil pun tekan tingkat 20 dan menaiki guest lift. Dia naik sampai tingkat 20. Okey, lift dia boleh nampak luar tau. Dia bukan lift masa dia naik you tak nampak siapa-siapa. Dia naik boleh nampak luar. Jadi dia tengah reki lah, macam tengah naik tu kan. Dia pun reki lah. Reki. Mana orang ni? Kan? Macam gitu. Jadi sampai tingkat 20, dia tengok sebelah kiri ada seorang yang berbadan besar tapi tak berbaju. Tak berbaju maksudnya dia daripada lift tu dia nampak macam, tahu tak orang macam kalau taruh latch, orang taruh latch kat tangan gitu kan. Tapi dia tak ada baju. Jadi si Kamil ni pun keluar daripada lift je, orang tu terus lari kat pintu tu. Kat pintu dia. Pasal pintu hotel dia. Okay, sorry dok. Tadi awak tengah cerita sedap-sedap kan? Tengah ada mood, tengah bercerita tu lah, menjadi kelakar tu kan. Tiba-tiba kan, memory full. Jadi awak sudah banyak kerja kan. Jadi awak semalam dah malam, jadi awak tutup. Jadi hari ni awak continue lagi.
Jadi kopi pun dah tak ada. Tak apa. Yang penting Wak nak habiskan cerita kami tadi semalam. Cerita Kamil kan, okey, dia kan bellboy atau porter tadi kan, cerita kan. Dia naik sekali dia reki kat tingkat 20 tu. Sekali dia ternampak kat sebelah kiri ada orang tengah sandarkan badan dia dekat tempat yang macam, kalau ledge tu kan, dia macam sandar gitu. Jadi dia tidak berbaju. Jadi lift buka je kan. Kalau dia nampak Kamil gitu kan, dia pun kelang kabut. Dia kelang kabut, dia terus masuk, dia terus macam menuju ke pintu dia. Pintu hotel dia kan, dia termasuk dalam tau. Jadi dia sembunyi lah kat dalam tu. Macam gitu. Pintu dia bukan macam pintu macam kita jalan kat lorong je kita nampak pintu dia, tak. Kita jalan kat lorong tu kita nampak ada ke dalam sikit. Macam gitu. Faham tak? Jadi dia ke dalam. Jadi kami tengok, ini lain macam, weird lah. Kan? Bila dia macam menghampiri orang tu kan, tiba-tiba dia ternampak bukan tak berbaju, dia berbogil duk. Ini dah kronik. Pasal apa? Dia tu ni Wak rasa je lah, dia ingat kan, dia macam baru bangun tu agaknya kan, macam mamai gitu. Dia buka pintu, dia ingat rumah dia punya balcony apa. Dia buka aje, sekali dia keluar macam ambil fresh air gitu sambil mengeliat gitu kan. Sekali tiba-tiba kedemah, baru dah tersadar pintu dia dah tertutup. Kunci tak ada, apa tak ada, dah berbogel, apa cerita. Itu yang the call tu kat bawah tu, suruh naik bawa kunci. Jadi si kami ni bila pusing je, dia nampak orang ni tak berbaju kan, berbogil gitu kan, tak ada sehelai kain benang pun tak ada. Jadi dia buat apa? Dia macam menghampiri tapi dalam ketakutan. Dalam ketakutan dia ingat macam, ni betul tak betul ni, report ni betul tak betul ni orang ke bukan ni, faham tak? Orang biasa takkan keluar bogil ini. Macam gitu. Dan kat bawah pun tak tahu apa cerita. Dia macam suruh naik, dia buka je kan. Jadi dia pun tak tahu. Jadi dia macam seram-seram sejuk je. Macam gitu. Tapi dia menghampiri juga. Sekali sekejap lagi orang ni dia berbual dengan si Kamil ni. Dia berbual macam, "Can I have the key?" Macam gitu. "Boleh saya ada kuncinya?" Macam gitu. Tapi menghadap kepada pintu. Lagilah seram. Lagi kami tak tentu arah. Jadi kami macam, "Yes sir, this is the key sir." Dia ambil kunci tu, dia masukkan dekat tempat slot tu kan, dah bunyi ting, ada hijau gitu kan. Dia buka je, dia campak kad tu, "Thank you." Terus dia tutup pintu, tak kurang ajar tu. At least keluar balik kasih tip ke apa kan, tak ada. Dia terus campak kad tu. Kami macam, ni manusia lah, agaknya dia buat silap ni kat luar, dia kat luar ni. Jadi bila dia turun tu, dia bercerita kat bawah dah bahak-bahak lah, ketawa. Ini orang cakap kelakar seram. Seram duk. Dah datang tak ada baju. Ini manusia ke bukan? Dah datang macam-macam kat kepala. Tahu tak? Lepas tu berbual dia, cara dia berbual, dia menghadap pintu. Dia macam menghadap pintu, dia tak menghadap. Jadi belakang dia tu nampak lah, dia punya shape belakang tu kan. Jadi perbelakangan dia tu kami lah. Dia cakap, "Can I have the key?" Macam, "Boleh saya ada kunci dia? Mana kunci?" Macam gitu. Lepas tu dia masukkan slot tu, dah hijau, dia masuk je. Lepas tu dia campak kunci tu, dia tutup pintu. Dia macam, "Thank you." Gitu. "Terima kasih." Itu lah cerita kelakar seram. Jangan terjadi pada anda. Ingat kalau bangun tidur. Tapi ini selalu terjadi pada orang-orang barat. Kerana mereka tidur kadang-kadang kan, tak ada sehelai benang pun pada mereka. Tak tahulah apa kulit mereka. Dah lah tidur hotel, ada aircon, tak sejuk ke? Tak faham Ini benda memang tak faham, tak boleh blend tu. Okey, jadi apa-apa pun Wak tutup. Itu anda menilai kelakar ke seram ke whatever lah, apa yang anda rasa.
Tapi pada Wak ni kelakar seram keluar bugil. Okay, Wak tutup. Take care. Assalamualaikum.